Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke taklimat program Transisi Tahun 1 2.0 pada hari ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton. Jadi bagi meneruskan taklimat kita pada hari ini, izinkan saya berkongsi maklumat berkaitan program Transisi Tahun 1 2.0. Dari prasekolah ke tahun 1. Ini adalah situasi dari prasekolah ke tahun 1 di mana ia merupakan proses peralihan bagi segolongan besar murid. Namun demikian, terdapat juga murid yang tidak pernah mengikuti pembelajaran di prasekolah atau tadika. Jadi di sinilah bermulanya fasa perubahan murid daripada kehidupan di prasekolah ke tahun 1. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan program transisi tahun 1 bagi membantu murid menghadapi perubahan untuk menyesuaikan diri. Dan melalui program transisi ini, murid diberi ruang dan masa untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu mereka. Peralihan dari prasekolah ataupun dari rumah sudah tentu membawa perubahan dalam kehidupan murid-murid tersebut. Di sini saya kongsikan beberapa perubahan yang dihadapi oleh murid apabila mereka berada di tahun 1. Pertama ialah tahap perkembangan yang berbeza di antara murid yang hadir ke tahun 1. Jadi perbezaan ini merangkumi perbezaan tahap perkembangan sosio-emosi, tahap perkembangan kognitif dan juga fizikal murid. Dan yang kedua ialah perubahan rutin, di mana rutin yang berbeza akan dihadapi oleh murid-murid yang berada di tahun 1. Sebagai contoh, mereka perlu beratur ketika membeli makanan ataupun waktu hadir ke sekolah yang berbeza, dan juga peraturan di kelas yang juga berbeza dengan apa yang pernah mereka alami ketika di prasekolah ataupun di rumah. Dan yang ketiga ialah berkaitan dengan budaya, iaitu budaya yang baharu dan juga berbeza dengan apa yang pernah mereka alami. Sebagai contoh, murid tahun 1 perlu menghadiri perhimpunan sekolah ataupun menghadiri apa-apa aktiviti yang dilaksanakan oleh sekolah. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan pakaian, di mana mereka perlu mengenakan pakaian seragam ataupun mengenakan tali leher dan sebagainya yang mungkin mereka tidak pernah alami sebelum ini. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan guru dan juga rakan, di mana mereka perlu bergaul dengan rakan dan guru baharu yang mungkin yang belum pernah mereka kenali sebelum ini. Dan sebagai contoh, bilangan guru yang mengajar di tahun 1 juga berbeza dengan bilangan guru ketika mereka di prasekolah. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan situasi pembelajaran, di mana mereka akan mengalami situasi pembelajaran yang informal kepada yang formal. Selanjutnya ialah berkaitan dengan kaedah belajar, di mana kaedah belajar yang berbeza ketika di prasekolah dengan tahun 1. Dan yang terakhir ialah bahasa yang digunakan dalam interaksi dengan guru dan rakan juga mungkin berbeza dengan bahasa yang mereka gunakan dalam interaksi di rumah. Okey, baik. Seterusnya, jadi bagi memastikan murid dapat menghadapi perubahan dan menyesuaikan diri dengan situasi yang saya nyatakan sebentar tadi, Kementerian Pendidikan Malaysia telah merangka program transisi tahun 1 ataupun dikenali sebagai PTTS 2.0, di mana ia dirangka dengan mengambil kira kurikulum prasekolah dan tahun 1 dengan memberi penekanan terhadap 5 aspek, iaitu sosio-emosi, sikap dan nilai, kognitif, kreativiti dan estetika, serta kesejahteraan fizikal dan kesihatan. Kelima-lima aspek tersebut disepadukan dalam pelaksanaan PTTS 2.0 ini. Jadi bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan PTTS 2.0 ini, kerjasama dan sokongan pentadbir, guru dan ibu bapa amat diperlukan. Selain daripada itu, persekitaran sekolah dan rumah juga memainkan peranan yang penting ke arah kejayaan PTTS ini. Okey, kita beralih kepada tujuan dan juga objektif PTTS 2.0 ini. Jadi PTTS 2.0 ini dilaksanakan bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan
daripada pendidikan di rumah atau tadika kepada pendidikan formal dan membantu murid menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri. Jadi PTTS 2.0 ini mempunyai 6 objektif yang dinyatakan, iaitu yang pertama, PTTS 2.0 ini akan dapat membantu murid menghadapi perubahan. Yang kedua, ia akan membantu murid untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah baharu. Yang ketiga, ia membantu membina hubungan dengan rakan sebaya dan guru. Dan selanjutnya, ia membantu meningkatkan keyakinan dan membentuk sikap positif murid. Dan seterusnya membantu murid menguruskan diri sendiri serta menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, kita beralih kepada peranan dan tanggungjawab ibu bapa ataupun penjaga. Baik, peranan dan tanggungjawab ibu bapa ataupun penjaga yang pertama adalah mereka perlu menyediakan anak mereka dari aspek mental, sosio-emosi dan fizikal sebelum mereka mengikuti pembelajaran di tahun 1. Yang kedua, ibu bapa perlu menghubungi guru untuk mengetahui tentang perkembangan anak-anak mereka. Dan yang ketiga, ibu bapa ataupun penjaga perlu memastikan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, pakaian dan sebagainya disediakan. Yang keempat, ibu bapa perlu memerhati tingkah laku dan perkembangan anak-anak mereka. Dan yang kelima, ibu bapa ataupun penjaga perlu membantu meningkatkan keyakinan anak untuk mengikuti pembelajaran di tahun 1. Baik. Jadi di sini saya nyatakan juga kepentingan pelibatan ibu bapa ataupun penjaga. Mengapa ia sangat diperlukan dalam memastikan kejayaan program transisi tahun 1 ini. Pertama, kerana ibu bapa merupakan guru pertama kepada anak mereka. Selain guru di sekolah, ibu bapa merupakan guru yang pertama. Yang kedua, maklumat daripada ibu bapa penting untuk perkembangan dan pembelajaran anak mereka. Dan yang ketiga, ibu bapa perlu membantu dan ia boleh membantu meningkatkan keyakinan dan rasa selamat anak-anak mereka ketika mengikuti pembelajaran di tahun 1. Dan yang terakhir, ibu bapa perlu memastikan kesinambungan pembelajaran anak mereka dari sekolah ke rumah dan dari rumah ke sekolah.